Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Okey, jadi yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada siapa yang profit ini, siapa yang follow direction daripada pagi sampai ke petang. Itu beza orang lah kalau saya sedang trade dan juga bila saya travel, dia tak sama. Nah. Jadi bila saya sedang travel memang saya punya direction tu mengarut-ngarut juga lah saat saya kata naik, saat saya kata turun. Sebab saya tak begitu fokus kepada chart. Okey. Jadi bila saya trade, saya akan fokus kepada chart. Jadi hari ni saya nak kongsikan kepada anda. Okey, tadi start hari ni lah semalam. Okey, saya dah mula tengok-tengok balik nota saham saya yang dulu. Okey, berkenaan dengan indikator. Sebab saya tengok banyak indikator yang tepat. Banyak indikator, bukan tepat daripada segi 100% ketepatan dia, tapi ketepatan dia lebih tinggi compare dengan saham. Bukan kita nak compare dengan saham tu, saham tak bagus ke tau, tapi ketepatan dia tu okey, untuk oil ni dia lebih tepat. Jadi saya nak kongsikan kepada anda beberapa indikator yang anda boleh tengok. Okey, agak detail sikit saya nak cerita dekat sini, terutamanya untuk konsep scalping, okey, ataupun ABC teknik. So beli dalam masa mungkin kurang setengah jam, sell. Okey, beli dalam masa kurang 15 minit, sell. Okey, close position lah. Jadi abaikan garisan sell saya dekat bawah ni sebab saya terlelap sekejap tadi. So saya terlupa untuk set cut loss, bukan set TP. Yang mana saya letak TP ni agak jauh. Sepatutnya saya kena monitor pergerakan dia based on Bollinger Band hari ni. Saya monitor satu saya monitor satu indikator menggunakan Bollinger Band hari ni, dan alhamdulillah saya profit hari ni lebih kurang dalam $150, lebih daripada apa yang saya target, iaitu $100 menggunakan akaun wise saya lah. Okey, akaun saya tu lain cerita lah. Okey. Jadi macam mana anda nak setting Bollinger Band ni? Okey, anda pergi ke insert indicator. Kalau tak ada dekat sini Bollinger Band, pergi dekat trend. Okey, klik Bollinger Band. Okey, dia punya setting period ambil 20, deviation dia ambil 2, standard. Okey, just okey saja. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, anda kalau nak guna parabolic stop pun sama. Okey, just insert, pergi ke indicator, pergi ke oscillator. Pergi ke mana ni? Bukan. Pergi ke trend parabolic SAR. Okay. And then yang ketiganya anda boleh ambil stochastic. Okay, stochastic pergi dekat trend. Kalau tak ada dekat trend, pergi ke oscillator. Okay. Mana dia? Stochastic oscillator. Okay, just ambil yang ini. Standard juga. Semua pakai yang standard saja, tak mau pakai yang, maksud saya tak nak pakai adjustment. Saya tak nak anda adjust. Okey, saya tak mau anda adjust, pergi ubah macam ni lah. Contoh 20, pergi ke contoh insert indicator escalator. Tak nak pergi ubah apa-apa dekat sini, just tak payah, just pakai yang standard saja. Okey. Jadi daripada pagi tadi saya layan indikator ni. Okey, hari ni lah saya layan indikator, tapi ada masa dia saya tak pakai indikator lah, saya pakai support resistance. Masa dia bila adalah masa sebelum menanti market UK buka. Saya tak pakai indikator lah, saya bagi tahu siap-siap saya tak pakai indikator. Kemudian pada pukul 10 malam waktu market US pre-open, saya tak pakai indikator, saya hanya pakai support resistance, saya pakai Fibonacci retracement. Jadi tak apa, saya kongsikan kepada anda beberapa indikator ini. Okey, InsyaAllah membantu, terutamanya berkenaan dengan Bollinger Band. So Bollinger Band ni saya cuba hari ni combine dengan stochastic. So agak berkesan, yang mana saya pernah belajar dulu dalam saham, benda tu memang berkesan, tapi back test. Okey, back test dia memang berkesan dekat saham. Tapi dekat sini saya guna daripada pagi tadi, saya guna time frame 5. Okey, saya menggunakan time frame 5. Kita tengok balik daripada buka tadi. Okey, so apa yang saya buat adalah apabila waktu dia buka tadi,
pada ketika dekat area sinilah. Nah. So saya buat tak tahu dulu. So pukul 7 pagi lalu pula saya nak pergi beli kan. Saya nak hantar anak sekolah. Saya breakfast, saya pergi office dan sebagainya. Baru saya tengok. Okay. Waktu pukul 9 baru saya free sikit. Waktu pukul 9 saya tengok dia dekat area sini. Jadi apa saya buat? Saya tunggu dia naik dulu. Okay. Saya tunggu dia naik dulu. Bagi dia naik lebih daripada line atas ni. Macam ni. Dah dia naik line atas kan. Okay. Tapi pada ketika itu saya compare dengan stokastik. Jadi stokastik waktu tu belum cross. Okey, jadi saya tak ambil lah. Lagipun dia punya Bollinger Band waktu ni kecil sangat. Kita panggil ni terowong lah, terowong. Jadi saya cuba explain kepada anda bagi anda faham. Yang tengah ni ibarat magnet. Yang atas bawah ni dia punya dinding. Jadi candle ni dia akan sentiasa ditarik oleh magnet ni. Kadang dia tarik terlebih pergi ke dinding tepi kiri. Kadang-kadang dia tertarik terlebih ke dinding sebelah kanan. Macam mana pun dia keluar, dia akan masuk balik. Dia keluar je, dia masuk balik. Dia keluar je, dia masuk. Sebab garisan tengah ni kita ibaratkan dia sebagai magnet. Nak bagi senang faham. Okey nah, boleh nah? Okey. Jadi bila waktu dinding kecil kiri dan kanan ini kecil saja, saya tak buat pembelian. Okey, once dia dah mula besar, okey, saya mula monitor. Jadi waktu dekat sini, okey, bila kita tengok dia berada di atas, waktu ni saya dah start sell dan saya akan jual apabila hampir-hampir dia nak kena dinding sebelah kanan. Kita tengok ni kita ibarat macam mana nak cakap? Ni depan. Sana tu depan. Yang belah atas tu kiri kita, yang belah bawah ni adalah kanan kita. Alamak, nak kena jual dulu kot ni. Tak apalah, biar dulu. Okey. Jadi bila dia berada di dinding sebelah kiri, saya tengok dia dah terkeluar, kemudian dia masuk balik. Jadi apa saya buat adalah saya akan buat sell contract pada ketika itulah, ataupun saya buat short. Jadi bila dia dah lebih daripada magnet ni, saya akan bayangkan nanti bila dia pergi jauh-jauh, nanti magnet ni akan tarik dia balik. Jadi sama ada kita nak tunggu dia keluar, kita close dan kita buy balik. So bila dia sampai dinding atas, kita sell, kita close position dan kita sell semula. Nampak? So bila dia mai dekat sini, okey, sini tak apalah. Okey. Kita sell balik. Okey, kita close position dan sell. Okey. So dia akan lebih menarik apabila apa? Semakin besar. Ni semakin besar. Okey. Jadi bila dia sampai ke atas, kita close position dan dia masuk balik, kita short pula. Short, dia lepas je garisan ni, garisan yang tengah ni, yang kita kata magnet ni, kemudian dia akan turun lagi. Bila dia keluar saja daripada dinding ni, insyaAllah dia kena tarik masuk balik. So waktu ni kita close position cepat-cepat dan kita buat buy pula dekat situ, kita buat long. Okay, so kita datang dia akan naik balik. Dia pergi ke dinding sebelah kiri dan dia masuk balik. So apa buat? Sell lah dulu. Close position dan sell semula. So dia akan pergi ke dinding belah kanan pula. Bila dia dah ke kanan sangat lagi, kita close position, kita buy pula. Dan dia kena tarik balik masuk ke dalam terowong. Tengok dia terlajak pergi ke belah kiri. Waktu ni saya kata apa tadi? Pukul 10. Saya kata pukul 10 jangan pakai indikator. Waktu ni saya pakai rumah merah. Alhamdulillah dia turun. Dia naik balik. Dia turun. Bila wave dia terlalu besar, kita tak boleh pakai Bollinger Band. So tak boleh pakai indikator. Bagi saya kurang tepat untuk kita menggunakan indikator pada ketika itu. Dan anda kena compare juga. Waktu anda nak beli ni, apabila dia dah keluar dinding sebelah kanan dan dia ditarik masuk balik oleh magnet yang tengah ni, tengok juga dekat sini, positif tak? Nampak dia dah cross garisan putus-putus ni. So lagi strong lah. Okey, untuk anda buat pembelian. Saya menggunakan time frame 5 minit. Tapi waktu dah tadi ni, kalau dia terlalu aktif ni, anda boleh pakai time frame 1 minit. Waktu dia aktif sangat tadi tu, anda boleh pakai time frame 1 minit. Jadi kita tengok time frame 1 minit macam mana. Nampak dia dah keluar lah kan. So dia keluar, nanti dia masuk balik. Apa kata saya nak sell dulu ni. Sell, saya beli balik. Macam tu lah. Sekejap bagi saya sell dulu. Lambat sell, masuk balik rumah. Okey, saya sell dulu yang ni. Kemudian apa saya buat adalah saya akan buy balik. Okey, saya akan buy balik. So saya buy balik sebab dia dah mula masuk dan
stokastik pun menunjukkan positif. Jadi dia akan pergi pun sampai ke paras sini saja nanti. So kita dah boleh bayangkan waktu tu kita dah boleh buat penjualan balik. So dia kena tarik oleh magnet tengah ni, nampak? Dia kena tarik balik. Dia tarik-tarik terlajak pergi dinding belah kiri pula kan. So apa saya buat waktu ni? Saya close lah. Nampak? Okey, saya close balik. Nampak? So bila dia sampai ke atas ni, apa perlu kita buat? Oh, saya tengok seminit. Ya Allah. sorry. Sepatutnya saya tengok 5 minit. Tak apa lah. Kan nanti dah pening. Tapi betul lah, dia memang masuk. So, dia kalau 5 minit ni, dia akan naik lebih lah daripada ni. Dan insyaAllah akan capai lah TP tu. Jangan risau. Cuma tadi maksud saya, kita nak tengok time frame seminit ni pada ketika bila? Pada ketika pada ketika dia sangat rancak. Pada ketika itu dia sangat rancak kan? Jadi kita boleh pakai time frame 1 minit, nampak? Contohnya waktu bila tadi ya. Macam ni, nampak? Dia sampai kat bawah dan kita pun boleh buy. Okay, so dia kena tarik dan dia keluar, kita close position dan kita sell balik. Dia kena tarik, dia terlajak sampai sini, kita close position, kita buy pula. Okay, nampak tak dia punya pergerakan dia tu macam mana. So sebenarnya mudah saja dan kita compare lagi, kita combine dengan stokastik. Okay, ni apa AC ni dah? Saya apa pening ni kat AC ni? Accelerator oscillator. Terlihat lidah nak sebut. Okay, yang ni cantik juga ni, tapi anda tak boleh pakai time frame 5 minit. Boleh pakai, tapi profit agak macam kurang sikit lah. So at least anda kena pakai 15 minit baru cantik. Untuk ni lah, netang ni, AC tu. Netang lah. Waktu bila kita nak guna? Waktu dia start hijau. Okay, waktu dia start hijau ni anda boleh guna. Ini mana dah? Kat sini kot. Sekejap. Okay, bila dia start hijau, anda boleh buy. So sikit lah, boleh take profit lah, tak boleh banyak-banyak. Sebab waktu dia merah ni hijau, ni merah, tak apa cantik lah. 15 minit pun, 30 minit lah saya rasa lagi bagus lah. So saya pun saya jarang guna benda ni. Saya pun masih dalam study lagi beberapa indikator, dan waktu dia turun banyak macam ni memang saya tak sesuai guna indikator. Anda lebih kena guna apa ni, support resistance. Okay, kena pakai moving average pun tak boleh. Support resistance, elliott wave. Okay, so waktu bila yang dia boleh pakai? Ingat tak pagi tadi saya kata apa? Pukul 12 saya kata apa? Ini boleh layan lagi ni sampai petang nanti, sampai 4 jam saya kata. Sebab saya tengok candle sejam, saya tengok candle 30 minit. Sebab apa saya kata macam tu? Okay, sebab waktu ni dia dah start hijau. Jadi saya kata apa? Waktu start hijau ni, layanlah sampai pukul 4 petang. Saya kata 4 candle lagi. Jadi kalau kita tengok starting dari sini, dia naik, okay, sampai ke merah ni agak-agak lebih kurang 40 tick jugalah. Banyak jugalah 40 tick tu. So banyak lagi lah indikator-indikator yang anda kena, bagi saya, anda kena apply sendiri, anda kena cuba sendiri. Sebab apa? Okay, sebab apa saya cakap macam tu? Tuan-tuan, teknik ni kita boleh kongsi. Okay, dan yang paling orang suka kongsi adalah signal buy, signal sell, signal short, signal long, signal close. Tapi kalau orang tu tak share, macam mana? Contoh macam saya kata, hari ni saya fokus. Okay, saya fokus untuk trade. Jadi saya berada dekat depan laptop. Jadi saya boleh share lah sebarang teknik. Sekejap-sekejap saya bagi TP berapa, sekejap-sekejap saya kata turun, sekejap-sekejap saya kata dia nak naik balik. Boleh lah sebab saya duduk depan laptop. Tapi kalau hari saya travel contohnya, hari saya ada kelas, memang saya tak boleh fokus untuk kongsikan kepada anda. Sama juga kawan-kawan yang lain. Okay, hari dia free, dia boleh cerita. Hari dia tak free, dia tak cerita. Jadi nasihat saya, anda kena dapatkan juga at least satu skill macam mana anda boleh buat profit. Satu skill, at least satu skill. Tak kisahlah guna Bollinger Band ke, nak guna parabolic stock ke, nak guna stokastik saja ke, nak guna support resistance ke, nak guna apa. Yang penting, pertama sekali anda kena fokus dulu. Okay, fokus dulu. Okay, sekejap ni dia dah sampai kat sini kan. So saya tak akan beli lagi 5 minit ni. Okay, saya tak akan beli lagi. Saya tunggu sekejap, lagi satu candle baru saya buat pembelian. Sebab takut dia sambung lagi turun. Okay, so anda kena fokus teknik. Okay, sebarang teknik yang anda rasa sesuai. Maksud dia untuk langkah permulaan ni, cuba dulu.
Cuba guna teknik A. Contoh saya bagi direct lah. Cuba guna parabolik. Okey. Cuba guna Bollinger Band. Cuba guna support resistor. Cuba guna AC ni. Cuba guna stokastik. Then anda boleh combine. Anda rasa benda tu berkesan. Anda rasa benda tu boleh membuatkan anda dapat profit. Just go on. Guna. Okey. Sebab orang yang bagi signal, saya ke, orang lain ke, belum tentu lagi signal itu tepat. Nah macam saya kata lah, kalau jadi sonok lah. Okey. Contoh macam hari ni, kenapa saya boleh bagi kepada anda target price. Okey, kita tengok based on 1 minit dulu di hujung-hujung tadi. Okey. Ni boleh beli balik ni sebenarnya. So apa sebab kalau 1 minit nampak dia laju sikit, kita boleh pakai chart 1 minit. So ya, dia lambat sikit, saya order kat sini pun boleh. Tak dah lewat, saya tak nak beli. Okey. Jadi ni scalping gila-gila ni. Waktu ni boleh buy, nanti dia naik sell. Tu shock lah. Jadi contoh buy, entah dia naik sikit sell. Ataupun anda boleh letak siap-siap tarik ni. Mana dia? Tarik, letak kat situ. Dia punya TP. Okey je lah. Nanti kalau dia naik atas sampai, tak naik pada muka saya. Okey, tak apa. Sepatutnya tak beli pun, sebab dia tengah menurun nampak ni. Okey. Kenapa saya boleh bagi kepada anda hari ni target price? Saya share lah. Yang pertama sekali, hari ni adalah berkenaan dengan rumah biru. Siapa yang datang kelas, dia faham lah apa itu rumah biru. Okey. Rumah biru ni kalau kita tengok sekitar okey, sekejap. Sekitar mana dia. Rumah biru ni kita menanti kedatangan UK punya trader. Jadi kita akan set up rumah biru dekat area sini. Okey. Lebih kurang macam itulah rumah biru untuk hari ni. Okey. Jadi normally kalau kita nampak, selepas dia mencipta rumah biru ni, lebih banyak candle duduk kat atas, maka dia nak naik sebelum market US buka. Normally dia akan balik rumah dulu, baru dia naik. So far alhamdulillah, hari ni pun dia masuk rumah, dia keluar balik adalah 45 tick. Okey. Dia main rumah merah pula. Okey, dia main rumah merah pula sekitar lebih kurang dekat sini. Okey, dia main rumah merah dekat sini, tiba-tiba dia break rumah merah. Dia break ke bawah lah. Jadi bila dia break ke bawah hari ni, boleh tahan juga tu 50 tick. Lepas dia break rumah merah tu, tak tengok lah dah kan. Dia jadi macam mana kejap. Okey, selepas dia break ni, sebenarnya dia naik balik. Sebab apa? Sebab saya detect tadi dia daripada sini paling tinggi, dia turun kat sini, kemudian dia naik balik. So dia membentuk wave kat itu. Mana dia? Allah Akbar. Ya, cancel. Okey. So kita detect dia paling rendah dekat sini. Okey, tu paling tinggi. Okey, sekejap. So kita detect dia. Macam tak betul lah. Sekejap. Ya, lebih kurang lah. Tapi yang saya ingat tadi, saya cek, dia turun dah agak jauh juga. Okey, 161 ini adalah lokasi wajib yang dia akan singgah. Jadi bila dia dah turun, sampai satu masa dia akan naik balik. Jadi macam mana kita nak trace dia naik? Ni based on support resistance. Okey, based on support resistance tadi saya tengok 1 minit lebih cepat. Sebab candle memang laju pada ketika tu. Nanti nampak dia turun, dia naik balik. Tapi dia turun, anda tengok lah, betul-betul lah. Saya cuba bagi anda faham ni. Okey, anda tengok dia turun, tiba-tiba dia nak naik. Dekat sini pun ada, dia turun nak naik. Dia turun, dia cuba nak naik. Dia turun, dia cuba nak naik. Tapi bila dia selagi dia buat support, kita tak kata dia naik. Faham tak? Selagi dia buat support, dia tak naik. Tapi kita tengok dekat sini, dia mula naik, dia turun, tak sampai dah support ni. Okey, tak sampai dah support yang sebelum ni. Ni, kalau kata dekat sini lah, dia kata dia nak mula naik, tapi dia turun lebih pada support. Jadi kita tak panggil ini adalah kenaikan. Jadi dia buat new support. Okey, kalau dia buat new support, then dia naik, dia tak turun balik support, tak break support, maka kemudian naik, lebih pula resistance, maka itu kita panggil dia sebagai
rebound. Jadi kita ambil dekat mana dia punya nilai rebound itu. Okey. Sebab tu saya kata target sampai area sini. Bila sampai area sini, dia turun balik. Okey. Macam mana kita detect dia turun balik? Sama juga. So sekarang waktu-waktu macam ni saya dah tak pakai dah. Apa ni? Indikator. Alamak, turun dah pula. Okey, tak apa. So saya tak pakai indikator. Banyak dia turun, nampak. So waktu ni saya tak pakai indikator. Saya tak pakai indikator. Jadi kita tengok ni paling tinggi. Dia dah mula turun. Dia naik balik. Okey, tadi kita panggil ni paling rendah, support. Jadi kita sekarang ni, waktu dia nak turun, kita cari dia mana paling tinggi. Ini paling tinggi. Okey, lepas dia cuba nak turun. Dia cuba naik balik, tak sampai. Itu adalah satu signal lah tu. Dan bila dia turun balik, lebih daripada support. Tu cantik. Jadi apa kita buat? Kita carilah Fibonacci retracement lah. So kita buat lebih kurang macam ni. Nampak? Tepat-tepat sampai. Tak tepat lah. Tak kira orang kata saya tepat lah. Dia sampai kat sini, dia mula naik balik. Sebab tu hari ni dia banyak round. Tapi janganlah terlalu yakin sangat dengan apa yang saya cakap ni. Okey. So bila dia sampai sini, jadi ini adalah level yang paling rendah. Okey. Sini pun level rendah. Dia cuba naik balik, nampak? Sini pun level rendah, dia cuba naik balik. Tapi dia turun lebih pada support. Dia turun lebih pada support. Jadi kita nak mana nilai support, the latest support yang kita nak. Okey, faham? Kita nak support yang paling latest. Jadi sini support yang paling latest. Bila dia naik balik, dia tak turun dah di bawah pada support ni. Kemudian dia naik lebih pada resistor ni. Itu menandakan dia rebound. Jadi apa yang kita buat untuk mendapatkan target price? Kita cari Fibonacci retracement. Okey. So dia sampai dekat area 161 ni wajib lah. Okey, so sekarang dia dah mula turun balik. So dekat mana dia mula turun? Kita kena tengok juga. Tapi saya tak nak cerita lah, benda ni agak susah. Okey, agak susah. Jadi apa yang perlu anda buat sekarang ni, anda guna saja betul-betul dulu apa yang saya dah kongsi berkenaan dengan indikator. Okey. So contoh yang dekat sini yang saya bagi tahu berkenaan dengan ni. Dia dah turun, dia dah keluar dan dia masuk balik. Waktu ni lah saya beli balik. Waktu tu saya akan beli balik. Okey. Order. Bulan 15. Okey, so saya buy kat sini. Ada tak? Okey, ada. Jadi normally saya akan letak siap-siap target price lah. Atas tu tak tahu lah bila lagi nak sampai, tapi insyaAllah. So saya letak tak jauh lah, dekat sini je. Dekat tengah-tengah tu je. Okey. Saya buat macam tu saja target price lah. Okey. So sekarang ni okey. So saya pause dulu video, saya akan sambung nanti kita tengok apa berlaku. Okey, yang saya bawa beli tadi tu, yang dekat sini ni dah sampai target price lah. So dia dah sama lah, dah habis dah. So kita nak cuba tunggu 2 hari lagi tu, tengok macam mana. So dia kalau lagi cantik lah bila dia gelap Bollinger Band ni, dan dia masuk balik. Tu lagi cantik lah. Lepas tu disertakan dengan ni stokastik ni. Okey, dia pun positif juga. Lagi best lah. Faham tak? Okey, so saya akan letak siap-siap target price. Sebab kadang-kadang saya tak target price, saya nak close manual. Waktu kita close tu profit. Profit 3 bit, 2 tick, 3 tick macam tu. Tiba-tiba waktu kita close tu dia macam turun kan. So profit tu tak sama macam yang kita tengok. Okey. Ini kalau dia tolak sikit lagi, habislah yang ini pula dia sambak. Okey. So yang mana saya target dia akan sampai kat ujung atas ni lah. Tak tahu lagi atas ni pada harga berapa, tapi bila dia sampai atas tu dah close position, boleh buat short balik waktu tu. Okey. Kadang-kadang dia tak terus pergi, dia turun dulu nanti baru dia pergi. Dia turun dulu, dia baru dia pergi, tu yang sedih sikit tu kan. Sebab dia dah makin kurang, makin dia tangkap lagi satu nombor. Bila dia sampai tempat target price kita letak tu, automatik hilang benda tu. Dia hilang, dia terclose lah. Ni bila dia tolak sampai je dekat sini, automatic close juga. Tengok bila sampai, haraplah sampai lah. Tak sampai dia turun balik. Tu je lah. Kalau tak naik dia turun, kalau dia tak turun dia naik. Berapa tik lah, satu tik lagi dia save betul nak bagi kena. Tolak satu. Okey, habis nampak. Nampak tiga-tiga hak saya buat pembelian tadi. Okey, dah
dah close automatically, yang mana 1 2 3 $3, $6, $7.5. So lebih kurang dalam $16 lah. Jadi saya tunggu dia sampai kat atas dulu. Okey. Saya tak sell sekarang lah. Saya tak short sekarang ni. So apa saya buat adalah saya tunggu dulu. Saya tunggu bagi dia naik dulu atas Bollinger Band ni. Ni saya share lah kepada anda teknik supaya anda, at least anda ada teknik untuk masuk. Faham tak? At least macam mana nak cakap lah, jangan terlalu bergantung kepada signal memang saya akan share. Cumanya untuk effort yang lebih, anda kena study lah sikit untuk masuk bila. Kadang-kadang sampai ada orang tanya saya ni, boleh tak bagi tahu masuk, contoh bagilah harga yang tepat, harga yang agak tepat, contohnya masuk pada harga 5600, jual pula nanti pada harga 5700. Bapak kaya saya kalau macam tu. Faham tak? So itu tak boleh nak bagi tu, sebab kadang-kadang signal ni dia berubah-ubah. Contoh sekarang tengah naik, suka-suka hati dia nak turun balik. Sekarang target dia, kita tarik fibo daripada sini ke sini. Suka-suka hati dia, kita boleh tarik fibo daripada sini ke sini pula nanti. Dia tak sama. Okey, panjang lagi video. Saya kalau boleh tak nak sampai setengah jam. Okey, saya pause je video ni supaya tak panjang. Kita tunggu dia naik ke atas sikit, then dia turun. Saya nak buat penjualan sekali, nak tunjuk kepada anda. Okey, di samping-samping tu saya nak story sikit lah. Berkenaan dengan selepas kita buat pembelian, ataupun sell, ataupun long, ataupun short, masuk position lah. Lepas kita masuk position, selalunya kita akan rugi dulu. Jadi orang yang hati tak gentar ni, dia rasa aduh malang betul lah nasib aku. Asal beli je dia turun, asal sell je dia naik. Macam kita seorang yang kena benda tu. Semua kena benda tu. Jangan nak anggap kata diri kita seorang yang kena. Semua orang rasa perkara yang sama. Okey, normal. Lepas kita beli dia turun dulu, lepas kita sell dia naik dulu. Kita rasa kadang-kadang, kenapa lah aku sell, kalau aku buy pun tadi untung lah. Sampai kita terfikir macam tu. Sebenarnya normal lah. Susah lah nak dapat entry yang terbaik. Tapi at least kita study, kata macam contoh tadi, saya beli dekat sini, dekat area sini kan. Yang tu tak apa, yang tu terlepas. Yang mula-mula tadi tu terlepas, saya tak dan jual. Okey, yang dekat sini ni, lepas beli tadi dia turun dulu, bukannya tentu naik dah. Sama juga ini, kita tunggu dia naik dulu lebih daripada ni, nampak. Sementara tu magnet kat tengah ni duk tarik dah ni. Dia nak pergi dinding, magnet duk tarik. Lebih kurang macam tu lah, bagi mudah faham. Lambat lah saya pakai cat 5 minit lah. Sebab pergerakan slow saya pakai cat 5 minit. Kalau sambil cakap saya pergi pause. Kalau pergerakan slow saya pakai 5 minit. Kalau pergerakan laju saya akan pakai time frame 1 minit. 1 minit ni lagi gila. Dia duduk kat, nampak daripada sini tadi kan kita beli, kita sell kat atas ni. Lebih kurang tu lah. So biar dulu, selagi dia naik, biar pergi dia naik dulu. Kadang-kadang kita kena tengok juga meja dah. Okey, kalau asal dia ni naik tak mau turun-turun pula, kita tengok benda lain pula. Sekejap, kita duduk tengah short-short nak buat apa, ABC, tengok dia naik tak turun-turun. So 1 minit dah turun. So kita kena pergi tengok kat meja punya. Okey, meja cat lah. Tengok, Allah besar ya. Okey, contohnya kita tengok 5 minit yang daripada pagi tadi ke. So kita tengok kenapa dia jadi macam ni. Break resistant. Okey, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, naik wave 5 maybe. Tapi tengok ini dia sampai pun dia turun balik. Okey, ni tak kenal lah, sebab ni yang pukul 10 tadi saya kata jangan pakai indicator. Okey, sekejap kita cuba tengok dulu. Saya pakai cat 5 minit kan. At least lah saya kena bagi satu candle dekat tepi dulu. Okey, ada satu candle putih yang masuk balik, baru saya buat ni, buat short. Kalau saja-saja low nak buat short, dah sebab dia break resistant nampak. Okay, relax dulu. Macam tadi lah. Ni nampak, dia dah kelak lah kan. Tapi tak ada satu candle hijau pun yang masuk, nampak. Tak ada satu candle hijau pun yang masuk sepanjang dia turun ni. Sebab apa? Dia break support. Memang dia turun. So dia duk keluar Bollinger Band, jangan duk kata pergi beli lagi. Hak ni baru dia masuk, waktu ni nak beli confident lah sikit, dengan keadaan stokastik pun positif. Faham? So waktu ni sekarang ni kita janganlah pergi beli lagi. Kita jangan pergi short lagi. Tunggu dia, bila dia masuk satu candle, dan kita tengok
benda ni stokastik. Stokastik ni pun dia jadi macam ni. Jadi macam ni, faham tak? Dia jadi macam ni. Macam ni pun tak apa. Okay, lagi tajam lagi bagus lah. Macam ni tajam lah. Macam ni pun tajam juga. Macam ni pun tajam. Tajam nampak. Dia lipat masuk balik. Yang ni tak apa tajam ni. Lembut sikit. Okay, faham lah nampak ni. Okay. Once dia dah boleh close. Kalau rasa lambat, pergi tengok kat time frame 1. Kalau rasa lambat, dia senang lah nak cepat pergi tengok time frame 1. Time frame 1 macam mana? Tak strong lagi untuk beli. Dia still lagi uptrend. Naik lagi. Okay. Time frame 5, tunggu jap. Tunggu kalau dia candle putih masuk ke dalam, yang ini melengkung ke bawah, baru saya beli. Setakat lah saya tak akan beli pula lah. Apa ni, short. Okay, saya tak akan beli lagi sekarang. Ni, waktu ni dia touch saja. Dia turun balik. Dia tak apa lah. Touch, dia turun balik, dia duduk main kat bawah. So, kalau dia putih 5 minit, saya masuk. Yang ni pun cedok sikit ke bawah, lagi strong. Waktu ni orang kata nak masuk 1 lot 10 lot tapi saya tak ada lagi lah sampai macam tu. Okay, ada masa saya main jugalah 10 lot, 1 lot, 5 lot. Tapi tak pernah tunjuk Ada orang kata itu pakai kodema tu. Payah lah saya nak pakai kodema, rugi pakai kodema. Apa? Tak feel lah pakai kodema. Tapi kalau nak pakai kodema, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya, better anda deposit lah $20, $50 ke, beli 001, bagi dapat feel tu. Bagi dapat feel kat sini ni sell, okay, tunggu dia turun sampai bawah ni, close position, baru feel. Kalau kita pakai account demo ni, suka hati kita beli jual, duit banyak lah tu, tinggal pergi mana-mana pun kita tak rasa apa. Sebab tu saya kata feel tu tak sampai. Sekejap kita tunggu sekejap lagi apa berlaku. Okey lah, candle putih candle 1 minit pun kita tengok dia dah mula turun Okay, so saya berani lah masuk. So saya buat apa? Buat sell. So boleh kat mana? New order. Tapi kena ingat lepas kita sell ni confirm boleh naik dulu. Mesti dia kena naik dulu. Dia tak akan terus turun. Okay, so saya sell saat kita dapat harga terbaik. Okay, kita asal kita dapat harga terbaik dah. Padahal tak terbaik pun, dia mesti naik dulu baru dia turun. Normally macam tu lah. So nak kalau kita beli dekat laptop ni, ada kelebihan dia juga. Sekejap saya ambil ni dulu. Kita ambil bid us punya line. Show us line. Show us line warna merah. Okay. So bila merah ni touch warna hijau ni, baru kita kosong-kosong. Bila kita tarik yang garisan putih-putih hijau ni ke bawah, kita nak letak TP. Mana dia TP? Okay, selalunya saya akan letak TP dekat tengah ni je. Dekat magnet. Jarang saya letak kat bawah ni. Baik, saya apa? Tu stop loss kot. Aku beli ke aku jual ni? Beli bah. Ya, saya dah check balik. Sell betul lah. Jadi, so saya tarik. Ni. Okay, saya letak kat sini. Boleh tak? Okay, modify. Okay, so saya letak saya punya TP. Itu nampak dia tulis TP. Once yang merah ni, garisan merah ni kena merah ni, baru dia hilang. Baru dia hilang. Okay, so spread dia 3 kan, 5638 41 atas. So saya pause dulu lah, jimatkan masa sikit. Sebab saya tahu lambat lagi ni, mungkin dia naik dulu baru dia turun. Okay, dia kena sabar sikit lah benda ni. Tapi saya nak ajak anda. Okay, jadi saya pun nak tidur jadi saya ubah TP lah. Dia tahu dia nak turun lagi kat bawah ni, tapi malas. Saya ubah TP dekat mana ada P tu dah. Saya tak kat itu. Okay, jadi kalau dia turun lagi, dia sambar. Okay, kita ubah TP. Ubah TP. Jadi kalau dia turun lagi, dia sambar. Okay, dia tak turun pada muka saya. Okay, so the moral of the story lah. Tengok kita tak TP tu, dia naik. Dia saja kacau kepala tu. Okay, moral of story, at least anda belajar lah. Belajar. Okay, saya boleh kongsikan kepada anda benda-benda yang saya boleh kongsi. Macam FIBO tu, aduh susah kot. Orang yang belajar dari pagi sampai ke petang pun, saya kena repeat balik mai balik kelas. Okay,
The good news adalah orang yang pernah attend saya punya kelas, saya akan panggil at least setiap 2 bulan sekali ke, saya akan panggil. Siapa nak main-main, percuma saya bagi. Kita akan buat road tour start bulan 3. Soalnya saya kata saya last class untuk hujung bulan ni. Okey, hujung bulan ni saya buat last class. Okey, lepas tu saya nak fokus pada 300 saya punya student saja, dan juga kepada siapa yang join saya punya resident group pun saya had ataupun limitkan kepada berapa orang, mungkin 1000 orang saja. Lepas tu saya akan stop pendaftaran lah. No more registration lagi lepas ni. So siapa ada kawan-kawan nak register, boleh register cepat-cepat, okey, sebelum full. Dan jangan risau, setiap 3 bulan kita akan buat rombakan sikit lah. Maksud rombakan tu kita check balik siapa yang masih aktif, okey, dan kita buka laluan kepada siapa yang aktif untuk join group. Okey, kalau ada peserta-peserta baru yang aktif yang nak join, kita bawa masuk. Yang mana tak aktif, kita keluarkan. Okey, yang mahal lah. Okey, yang mana dekat dalam kelas pula, kita akan fokuskan, saya rasa mungkin dalam 300 orang sahaja. So setakat sekarang kita ada 212 orang student. Okey, sepanjang tahun 2019 ni, selama saya cakap bulan 2, bulan 3 ni last kelas kita. So tak ada lagi dah kelas sepanjang hujung tahun. Daripada saya lah, daripada team member saya, insyaAllah akan ada, saya tak pasti. Okey, daripada saya nak fokus kepada trading, saya nak fokus kepada business, saya nak fokus kepada family. Okey, honestly saya beritahu. Jadi ambil dah peluang kalau nak belajar hujung bulan ni, dan lagi promote hujung bulan ni, hari Jumaat dekat Lesta. Jumaat ni mungkin kita ada, untuk Jumaat sajalah, mungkin kita ada presenter khas. Okey, saya invite Farid untuk datang, Tuan Farid untuk datang hari Jumaat ni untuk present sikit dia punya skill, skill of teknik. Siapa yang berada dekat Alustad untung lah. Kemudian hari Isnin depan, iaitu 26 hari bulan, dekat Penang. Terus 25 bulan dekat Penang, terus 26 dekat KL, 27 saya rehat sekejap, 28 kita buat dekat Terengganu, 1 hari bulan 3 hari Jumaat kita buat dekat Kota Baru. Daripada Kota Baru saya naik Greek, turun balik ke Kedah. Okay, no more class after this. Okay, tak ada lagi dah kelas daripada saya, melainkan saya hanya fokus kepada 300 peserta yang dah join kita punya kelas. Saya akan panggil setiap 2 bulan, setiap 3 bulan ke, setiap bulan ke kita akan panggil. Mungkin road pertama kita dekat KL pada pertengahan bulan 3, 13 bulan 3 kot dekat KL. Turut pertama kita untuk yang dah pernah attend kelas, kita panggil balik. Kita nak ajak lagi teknik-teknik. Ada lagi sambungan-sambungan dia. Tak akan habis belajar, jangan risau. 12 hari bulan. 12 hari bulan 3. Okey, 12 hari bulan 3 dekat KL. Lepas tu kita akan road dekat Penang pula selepas tu. Mungkin Alustad, mungkin Penang, saya tak pasti lagi. Kemudian bulan 3 saya sibuk dengan family day. Bulan 4 saya ada holiday. Balik daripada bercuti, sebelum puasa kita akan buat beberapa road lagi. Betul tak saya cakap tadi? Selepas kita beli, dia turun dulu, lepas tu dia naik balik. Kalau dia naik balik lagi, memang pada muka saya lah. Kalau ikutkan double top ni, nak turun lah. Okay, walhal tadi waktu dia turun dekat sini, saya dah profit $4.5. Sell dekat 0.15 lot. $4.5 tuan-tuan, RM15. 10 kali masuk, sorting 50. Faham tak? Okay, so nak buat trading scalping ni, dia tak boleh target banyak-banyak bit lah, banyak-banyak ticks tak boleh lah, takkan 3, 4 okey lah, tapi masuk lot besar sikit lah, 0.2, 0.5 bawah shock. Saya pause sekejap lah, bagi dia sambak lah, sekejap kita sambut cerita. Panjang sangat video, 40 minit lah. Okey lah, saya nak akhirkan video ni. Manakala sekarang ni pukul 3.48. Kat pukul 4 lah, memang lah market slow. Dia yang terbaik lah pukul pukul 12 tengah hari naik ke atas. Pukul 4 tu memang cantik lah. Pukul 4 dia memang cantik. Sampailah ke malam sebelum pukul 10. Pukul 10 tu paling menarik, kita boleh pakai teknik rumah merah waktu tu. Okay, so memang market tengah slow lah. Memang dia slow sekarang ni. Okay, so nasihat saya kepada anda, cubalah sebarang teknik yang anda tahu. Sebelum ni anda pernah belajar dekat saham ke, okay, pernah belajar dekat mana-mana ke, just apply teknik tu. Apply saja, cuba. Macam saya kata tadi, nak mengharapkan signal, saya boleh bagi general signal. Hari ni saya kata naik, sekejap lagi saya kata turun, sekejap lagi saya kata naik, sekejap lagi dia kata turun. Okay, saya boleh bagi. Faham tak? Okay, tapi nak bagi yang begitu tepat, sekarang ni dia sedang turun sehingga ke parah-parah berapa, dia sedang naik sampai ke parah-parah berapa, lepas tu dia turun balik, nak ambil dekat mana, nak jual kat mana, itu sangat teliti lah, agak teliti.
Nah, kalau saya masuk trade, mungkin saya boleh share lah target berapa apa semua. Tapi kalau saya tengah bawa etah, saya tengah travel, saya tengah ada kelas, memang saya tak share benda tu. Okay? Jadi saya nak close lah ni. Dia turun sikit pun saya nak jual juga. Nah. So itu sahaja. Dia turun sikit lah. Tak ada nak jual. Okay. Tak apa, kita cuba letak target price kat sini tengok. Dan bukan apa saya tak mahu letak target price kat itu. Saya langgar target price. Tak apalah, kita jual tengok. Okay, saya dah sell lah. Okay. So alhamdulillah profit saya 3 6. Oi, ni malam-malam nak jawab ni. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Payah kira. Okay lah. So total apa yang saya buat tadi ada 1 2 3 4 5 6 kali 6 kali entry. 6 6 6 9 15 20 27 dolar. Ni 2-3 kali balik je. Sini 27 dolar. Dalam masa waktu saya record video pada anda saja. Tak kira dia turun ni, dia turun ke bawah, tapi saya malas nak layan dia dah. So harap video ni bermanfaat. Tolong jangan share dekat grup lain. Nak share pun share lah. Tapi maksud saya jangan forward ke grup orang lah. Daripada dulu orang tak suka lah kalau kita forward. Anda cakap jangan share lah dekat grup lain. Kalau nak share kat kawan-kawan boleh je. Personal okey. Nak share personal okey, tapi tolong jangan share dekat grup orang. Boleh lah. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Esok cuba. Esok praktis satu teknik ni. Macam saya kata apa tadi, dia keluar Bollinger Band ni, maksudnya dia pergi ke dinding belah kiri. Ingat magnet yang tengah ni nak tarik dia masuk balik. Dia tengah nak tarik masuk. Tengok pula stokastik kat bawah ni cantik cenderung ke arah bawah dah. Balon. Bawah pula bila dia dah keluar keluar dinding belah kanan, ingat magnet ni nak tarik dia balik. So yang ni pun positif, yang ni pun masuk balik, balon dia. Kita tak boleh nak bagi entry yang agak tepat. Okey, tapi saya boleh, at least saya boleh ajak lah kepada anda. So kalau anda rasa benda ni ataupun teknik ni sesuai dengan anda, go on, boleh guna. Tapi saya kata apa, pukul 10 pagi, pukul 11, sebelum nanti pukul 4 petang waktu market US buka, dia jadi cacamur bawah sikit, dia tak boleh pakai sangat ini. Okey, so anda kena kaji sendiri waktu bila indikator ini berkesan, waktu bila indikator ini kurang berkesan, waktu bila nak pakai 1 minit, waktu bila nak pakai 5 minit. 1 minit lagi halus ada punya terowong. Kalau 1 minit punya signal ni belum boleh jual lagi ni. Saya dah palah, saya dah jual berapa kali lah. Okey, itu saja. Saya harap lah, saya harap selepas ni anda, cara trading anda semakin maju, semakin upgrade. Okey, kalau boleh saya nak elakkan daripada anda MC. Itu je. Saya sangat risau kalau anda MC. Sebab MC ni payah cerita lah, saya pun MC. Cerita dah. Buat puas saya nak tipu. Saya pun biasa MC. Saya pun kadang-kadang betul. Kadang-kadang kita beli ya, dia turun. Kita jual je, dia naik. Kadang-kadang kita sampai maki ya. Harap ni, kalau aku tak, aku beli bagus. Sampai kita kata aku tu, dia buat gram tu yang kita duk beli, dia turun kan. Kita duk maki dah. Beli ya, turun. Jual tadi tu, beli pula, sell balik. Lepas sell, dia naik. Jangan layan emosi tu dulu. Kalau beremosi, keluar ambil motor, start motor, pergi rondo-rondo dulu ke, tak pergi boleh layan balik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf video ni panjang, cukup 43 minit.